Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Yang dikasihi Pak Ya dan keluarga, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini dengan izin dan kurnia daripada Allah kita dapat kembali berjumpa di sini. Tempat lain kita jumpa dah. Hak di sini ni. Kita baru berjumpa selepas tahun lepas. Tahun lepas. Lama tu. Rindulah tu. Jadi kita mulakan dengan Al-Kahfi dulu ya. Sampai ayat berapa dah Kahfi kita ni? 11. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar mereka mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua tu. Ini kan ayat ayat ni dia adalah sambungan daripada apabila Allah Ta'ala menutup telinga mereka, dalam arti kata menidurkan Ashabul Kahfi yang kita ceritakan hari itu. Tidur itu ialah suatu kerehatan. Dia ada banyak jenis tidur. Salah satu fungsi utama tidur ialah rehat. Jadi untuk Ashabul Kahfi ini, bila Allah Ta'ala kata fadarabna ala adhanihim, apabila kami tutupkan telinga mereka, dalam maksudnya menidurkan, itu ialah merehatkan mereka. Rehat daripada apa? Pertama, merehatkan diri mereka daripada dikejar oleh tentera kerajaan yang kufur pada waktu itu. Yang keduanya, merehatkan jiwa dan perasaan mereka daripada keresahan kerana berbeza dengan penduduk dalam negeri itu, dalam sudut pegangan. Dan yang ketiganya ialah merehatkan daripada cabaran semasa yang ada pada ketika itu. Lari masuk dalam gua dan Allah Ta'ala rehatkan. Itu fungsinya. Baik, bila bangun daripada tidur, thumma ba'athnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Dan bila bangun, antara benda yang dibincangkan ialah berapa lama dah kita tidur ni? Kan bangun-bangun macam tambah tidur dalam gua pula kan? Tah siang, tah malam tak tahu. Macam tuan-tuan lah kalau kita tidur luar daripada waktu yang biasa, bangun-bangun maghrib ke isyak ni. Bangun subuh padahal baru nak maghrib. Tidur lepas zuhur, asar pun sikit ujung tu. Itu adalah benda yang biasa. Jadi ketika itu ada terbahagi dua kumpulan di kalangan Ashabul Kahfi. Ada yang sebut berapa waktu, ada yang sebut waktu yang lain. Jadi kerana itu Allah Ta'ala sebutkan dalam ini ayyul hizbaini, antara dua puak ni, dua kumpulan ini, ahsa lima labithu amada. Siapa yang lebih tepat di dalam menghitung kadar ataupun berapa lama mereka tidur dalam gua tersebut. Baik. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu wahai Muhammad dengan sebenarnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka ialah fityah.
suatu kelompok manusia, sekelompok pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman dengan Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ni kita baca dah ni. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq. Kami yang ceritakan kepada kamu. Dari satu sudut ini menggambarkan kepada kita sumber penceritaan untuk kisah Ashabul Kahfi ini datangnya daripada Allah Ta'ala. Mesti datang daripada Allah Ta'ala kerana untuk kita ni, untuk kita umat Nabi SAW, bila kisah akhir zaman, bila kisah zaman silam, akan ada terlampau banyak sumber. Sumber tu akan datang daripada berbagai bentuk. Yang pertama, yang ialah cerita yang diwarisi. Maka sumber yang biasa ada ialah kisah warisan yang diambil daripada kaum Bani Israel. Itu yang dipanggil Al-Israiliyat. Itu yang paling utama, yang tersebar. Yang keduanya ialah kisah-kisah tambahan. Hak ni bukan kata Israiliyat, tetapi dia mungkin juga boleh jadi Melayuliat. Tak betul. Ada kisah yang memang Bani Israel tu cerita dah. Yang tu kita dah beritahu gitu tentang disiplin dan sebagainya. Tapi bila sampai ke alam Melayu, alam Nusantara, dia ada olahan cita rasa yang berbeza. Dia ada rempah ratus yang lain. Tiba-tiba ada capal je atas kepala. Itu semua kes selipar atas kepala lah tu. Kerana itu sumber yang berikutnya. Dan yang lain ialah bagi sebahagian golongan, dia ada sumber yang dipanggil sebagai mimpi dan ilham. Ini semua cerita-cerita ngarut belakang. Dia mimpi, Tok Guru dia mimpi, cerita tu diperbetulkan. Akan ada orang yang sanggup buat macam tu. Dia ada satu aliran yang kita katakan mainstream, iaitu mempercayai Israiliyat. Ada satu puak di pinggiran tu yang dia nak up juga. Ada kata malam tadi Tok Guru saya mimpi, dia perbetulkan yang Israiliyat tu pula. Sama-sama tempah untuk masuk neraka. Itu. Jadi cerita yang paling betul, yang Quran beritahu, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum. Kami yang ceritakan kepada kamu berita mereka. Maka dengan itu kita kena faham kisah Ashabul Kahfi yang kita nak baca, yang kita nak pegang ini ialah kisah daripada Allah Ta'ala. Dan pasal apa Allah Ta'ala cerita yang ni? Allah Ta'ala nak bagikan kita disiplin. Dia banyak pengajaran. Salah satunya dalam bab ini ialah disiplin penceritaan. Dan kisah yang datang daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebutkan di sini bil haqq, dengan benar. Cerita ini cerita yang benar, bukan cerita dongengan, bukan cerita penglipu lara. Dan apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala itulah yang sebenarnya, bukan ada sebarang tambahan yang lain. Baik. Yang berikutnya Allah Ta'ala beritahu perkenalan tentang Ashabul Kahfi. Innahum, sesungguhnya mereka itu fityah. Fityah ini ialah satu peringkat umur. Satu peringkat umur dan ada beberapa jumlah, beberapa orang. Jumlah itu dalam bahasa Arab dia ada beberapa penggunaan. Ada menggunakan istilah majmu'ah, ada guna istilah ta'ifah, ada yang menggunakan istilah firqah. Itu semua menunjukkan kepada perkumpulan. Tapi untuk yang ni digunakan fityah, menunjukkan kepada asal perkataan fata. Fata ni pemuda. Bila digunakan fityah, dia kata jamak, plural. Dengan kadar jumlah, berapa jumlah, itu akan diperdebatkan kemudian pula. Baik, mereka ini ialah suatu kumpulan pemuda. Kalau kita nak terjemahkan, apa sifat mereka? Amanu bi rabbihim, beriman dengan Tuhan mereka. Di sini starting dia punya, kalau kita kata kisah iman, ini petunjuk dia. Amanu bi rabbihim, mereka ini ialah pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Baik, bila beriman dengan Tuhan mereka, kita akan jumpa cerita ni sebelum dan selepas ni tadi. Kita akan tahu bagaimana mereka ini berkorban, mereka ini bermujahadah untuk mempertahankan iman yang ada. Maka Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ni, Allah terus bagikan ganjaran. Ganjarannya ialah wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka
petunjuk. Maka di sini para ulama tafsir antara lain menyentuh tentang orang yang beriman, dia mesti terus beriman. Pasal itu dalam ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Bila beriman, maksudnya kena berusaha mengekalkan iman. Baik, bila berusaha mengekalkan iman, ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala ialah petunjuk. Tambahan kepada petunjuk, lebih senang memahami agama, lebih terdorong untuk melakukan kebaikan dan lebih mudah memahami agama. Itu yang Nabi doakan, Allahumma faqihhu fiddin. Doa kepada siapa? Kepada Ibn Abbas. Kita juga jumpa dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ajarkan doa, wa qur rabbi zidni ilma. Itu semua menunjukkan bahawasanya orang beriman itu dia tidak statik. Dia dinamik, dia sentiasa berkembang, dia sentiasa ada penambahbaikan dan pengkayaan. Dan ini adalah antara contoh ayat yang Allah Ta'ala tunjukkan sifat orang beriman itu dia kena terus bertambah kebaikannya. Baik. Ayat yang seterusnya. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dan kami telah meneguhkan hati mereka dikala mereka berdiri. Maksudnya berdiri di hadapan raja yang zalim lagi menyombongkan diri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain daripadanya. Sesungguhnya kami kalau berbuat demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Baik. Jadi ayat ini tuan-tuan meletakkan satu babak yang tidak disebutkan sebelum ni, iaitu sebelum pemuda-pemuda ini lari masuk dalam gua, sebenarnya mereka sudah pun dibicarakan, dah dibawa datang menghadap kepada raja. Zaman dulu maknanya barangkali itu sistem pemerintahan zaman dulu kan, kalau kita tengok banyak kes akan dibawa terus menghadap kepada raja, raja yang akan memutuskan. Jadi untuk kes pemuda-pemuda ini, mereka telah terus dihadapkan kepada raja dan berlakunya perbahasan dan perdebatan tentang aspek ketuhanan. Jadi ketika itu Allah Ta'ala ceritakan warabatna ala qulubihim, dan kami ikat, kami teguhkan hati-hati mereka, kami teguhkan perasaan mereka, keazaman dan keyakinan. Maknanya bila berdiri depan raja yang sombong, yang angkuh, yang bongkak, yang mungkin mainan di bibirnya ialah ancaman dan ugutan, hukuman demi hukuman. Kan kalau kita tengok sejarah raja-raja, apa salah dia akan bagi hukuman, dia akan jatuh hukum je. Akan adalah puak-puak pengampu kiri kanan ni yang akan jack kan benda tu. Jadi untuk berdepan dengan satu raja, seorang raja yang zalim, maka dia memerlukan kepada keteguhan jiwa, memerlukan kepada kepetahan perkataan. Dan dalam bab ini tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam, kalau kita selalu baca cerita tu kan, bila Allah Ta'ala perintahkan untuk menghadap Fir'aun, dengan Fir'aun punya perangai tipikal raja zaman dulu lah, zaman sekarang kita tak sebut. Tipikal raja zaman dulu. Ada warisan zaman sekarang? Tak tahu. Kurang sikit. Pasal zaman dulu dia sangat berkuasa kan, supreme power berada di tangan raja zaman dulu. Jadi bila Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk pergi, apa permintaan Nabi Musa? Nabi Musa minta pertama sekali, Rabb syrah li sadri, lapangkan dadaku. Untuk pergi tu memang pergi dalam keadaan yang sangat bersedia. Dia bukan pergi dalam keadaan serabut, dalam keadaan kepala tu berfikir macam-macam, kerana itu akan mengganggu proses dakwah tu. Pasal Nabi Musa dia tahu dia adalah da'i, dia pendakwah, dia nabi, dia kena sampaikan risalah. Dari satu sudut, Nabi Musa menghadap Fir'aun dalam keadaan dia diperintahkan dan dia tahu dia mesti menyampaikan risalah. Ashabul Kahfi menghadap raja dalam keadaan sebagai manusia bersalah. Jadi dia punya situasi itu berbeza, tapi tetap berhadapan dengan
spesies yang sama, raja yang sangat berkuasa dan sombong. Baik. Jadi Nabi Musa, Allah Taala ceritakan kepada kita, dia berdoa, Rabbi syrah li sadri, Tuhanku lapangkan dadaku. Lepas tu berdoa lagi, wa yassir li amri, mudahkan urusan aku. Maknanya biar dia boleh masuk daripada pintu gate nak sampai menghadap tu, biar urusan tu mudah, biar dia sampai boleh berdepan, dan boleh dilancarkan juga perkataan dia. Wa yassir li amri, lepas tu wahlul 'uqdatam min lisani, rongkaikan ikatan ataupun kesukaran pada lidahku, supaya bila kita nak bercakap tu, tuan-tuan, bukan semua orang boleh bercakap berdepan macam itu. Ada orang dia boleh bersembang berdua dengan sangat lancar, datang orang ketiga dia gagap dah. Suruh main mengajar depan macam tu, diam terus lah. Kena buka skrip kan. Ada passion manusia yang macam itu. Dia boleh bercakap dalam kelompok yang kecil. Ada orang dia hanya boleh bercakap dengan fasih dalam seminar-seminar, ada kertas kerja kat depan dia. Bagi tazkirah, dia akan mampu menilai lah. Fashion manusia macam itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam, dia minta supaya dirongkaikan kesukaran perkataan itu, supaya dia boleh lancarkan perkataan. Dia boleh sebut, sampaikan mesej itu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bukan takat dia boleh cakap, dia boleh minta supaya orang yang dengar perkataan dia faham. Orang yang mendengar perkataan dia boleh faham apa yang disampaikan. Jangan jadi kadang-kadang, tuan-tuan, bukan kadang, selalu jadi, bila ustaz bercakap, kita sangka hak depan tu faham, rupanya dia faham dia lain. Dia akan faham dia lain. Banyak jadi kes tu. Saya pernah cerita kat tuan-tuan kan, lama ni, banyak tahun dulu, mengajar tajuk najis yang dimaafkan. Ada ingat kan cerita tu? Bila saya sebutkan antara yang dicontohkan oleh para ulama, najis yang dimaafkan ialah percikan air kencing. Bila kita buang air, percikan yang sangat halus yang kita tak perasan benda tu, tak nampak di mata kasar. Nak tengok benda tu ada, kena bawa kantar sekali pergi. Takkan nak bawa kantar kan? Jadi kalau ada percikan-percikan yang macam itu, yang kita, Arab kita susah nak jaga, maka itu dikira yang dimaafkan. Bila sampai kepada audien, dia dengar. Lepas tu ada satu kawan yang tak datang pula, mesej lepas tu, betul ke ustaz cakap kalau pakaian kena air kencing sah pergi sembahyang? Kan jadi lain. Itu menunjukkan yang dengar tu dia tak faham. Dia sangka kita kata percikan itu yang sukar, yang tak dapat dilihat, itu dimaafkan. Tapi bila sampai dia deliverkan kepada orang lain, maknanya kalau air kencing kena pada seluar, kena pada pakaian pun, tak basuh pun tak apa. Sikit je dia punya twist benda tu. Barangkali penyakit yang sama ada pada wartawan. Betul tak? Ke wartawan ni sama ada dia, ada wartawan sini? Ataupun dia sama ada dia ada penyakit tu tak faham, ataupun dia sengaja spin. Dia buat penyakit tu. Akhirnya keluar tajuk berita lain. Dapat kat kita pula tak baca konten, tak baca isi dalam, terus ulah pada statement pula. Jadi semua tongkok kejahilan di atas kejahilan kan. Itu yang jadi selerak tu, akhirnya bergaduh Tuhan kan. Baik. Jadi poin dia ialah yafqahu qawli. Lepas tu apa yang diminta? Harun akhi, diminta supaya ada geng. Usdud bihi azri, supaya dia boleh menguatkan perjuanganku, menguatkan dia punya semangat dia untuk berhadapan. Jadi itu Nabi Musa alaihi salam. Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia mendapat wahyu, dia minta dah semua benda tu, tapi dia minta juga supaya ada kawan untuk bersama dengannya. Poin nak sebutkan ialah supaya menguatkan diri dia. Jadi dalam kes Ashabul Kahfi pula, dia bukan pergi sebagai volunteer, dia dipaksa mengadap. Jadi Allah Ta'ala anugerahkan satu lagi kepada pemuda-pemuda ini, ialah warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan dalam hati-hati mereka. Teguhkan hati tu bila ni? Id qamu, ketika mana mereka berdiri berdepan dengan raja tersebut, faqalu. Dia punya fokus di sini ialah kenapa, apa keteguhan tu? Keteguhan tu menyebabkan mereka sanggup untuk menyatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami ialah Tuhan langit dan bumi. Rabbus samawati,
As-samawat ialah kata plural, kata jamak. Sama satu, samawat jamak. Itu yang selalu kita nak kena menginsafi. Allah Ta'ala bukan takat Tuhan yang memiliki bumi kita. Bukan sekadar nampak matahari dan bulan yang kita nampak depan mata. Seluruh petala langit yang ada, yang kita tak nampak pun, itu pun adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut al-ard, terus kecilkan fokus kepada kehidupan kita ini. Pemiliknya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbus samawati wal ard. Kata Syekh As-Sa'di, Ashabul Kahfi ini menggunakan kita katakan apa, aspek rububiyah Allah Ta'ala. Terus bagi tahu kepada raja tersebut adanya satu kuasa yang mentadbir alam ini. Yang mana kalau kita baca sejarah manusia daripada golongan falsafah, ilmu kalam dan sebagainya, dalam apa juga kepercayaan, last kali dia akan berjumpa titik persamaannya ialah apa yang diistilahkan oleh Ibn Sina sebagai, ataupun golongan sebelum dia sebagai wajibul wujud. Benda yang, ataupun satu kuasa yang tak boleh tidak, dia memang ada. Pusinglah kok mana teori dan ideanya, last kali akan ada yang dipanggil wajibul wujud. Yang wajib ada. Tak akan ada, tidak akan ada kewujudan melainkan dengan adanya benda ni. Dan itu adalah the supreme power. Itulah Tuhan yang Maha Esa yang mengatur cara alam. Seluruh kepercayaan manusia yang mempercayai Tuhan di ke situ. Itu asal manusia. Barulah lepas tu datang golongan yang dipanggil sebagai golongan naturalis, golongan falsafah yang serpihan-serpihan yang akhirnya tidak mempercayai kepada Tuhan. Semuanya berlaku secara accidentally kan. Tapi kalau kepercayaan yang lain, semua tak kira apa saja nama yang diberikan, ujung tu akan ada wajibul wujud. Tuhan yang wajib ada. Jadi Ashabul Kahfi menggunakan idea tu, tarik perhatian raja. Tuhan kami ni Tuhan yang cipta langit dan bumi ni. Idea yang sama juga kalau tuan-tuan baca dalam surah Yasin. Kita jumpa ayat wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Nampak? Kenapa aku tak boleh nak beribadat kepada Tuhan yang menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya, bukan kata aku, kamu juga akan dikembalikan. Jadi ini adalah antara cara ataupun topik dakwah nak tarik perhatian dan pemikiran audiens, target dia, iaitu untuk sama-sama berfikir. Jadi Ashabul Kahfi dia letakkan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Supaya raja tu sedar yang dia sembah bukanlah Tuhan pemilik langit dan bumi. Itu ialah sembahan-sembahan yang direka, yang dibuat-buat. Bahkan kalau dia arahkan orang menyembah dia sekalipun, dia juga sedar dia bukan Tuhan. Dia tidak punya kuasa menurunkan hujan, menghentikan angin, apalagi menahan kepanasan, menghalang ribut. Tak ada. Raja tak ada kuasa yang tu. Habis hebat dah yang dipaparkan dalam Quran, cerita Namrud, cerita Fir'aun kan. Tetap juga kemudiannya Quran ceritakan Fir'aun mati di dasar laut. Sebagai pengajaran Allah kekalkan jasad dia hingga ke hari ini. Baik. Jadi Ashabul Kahfi bila dia kata Tuhan kamilah Tuhan langit dan bumi, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Lan ini an-nafyu lil abad. Sama sekali, bila pun, sampai bila pun, kami sama sekali tidak akan menyeru, tidak akan menyeru, tidak akan berdoa, tidak akan menganggap, tidak akan apa? Mengambil selain daripada dia, lain daripada Tuhan langit dan bumi ini, ilaha sebagai sembahan. Maknanya dialihkan daripada aspek rububiyah kepada aspek yang teras, iaitu uluhiyah. Tarik perhatian pendengar, tarik perhatian orang yang didakwah
tentang satu isu, dan daripada situ menyatakan kewajarannya. Dah kerana Allah Ta'ala inilah yang takbir alam, langit dan bumi, takkan kita nak pergi sembah benda lain. Maka kita sama sekali takkan sembah selain daripada dia. Hanya dia, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah slogan orang-orang beriman. Mulakan dengan La ilaha illallah. Tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang layak dan berhak untuk diabdikan diri melainkan Allah. Kalau tanya pasal apa begitu, antara modalnya ialah Rabbus samawati wal ard. Pasal Allah ialah Tuhan langit dan bumi. Allah ialah Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam. Jadi kalau tuan-tuan dari aspek dakwah, ini merupakan antara yang dipaparkan kepada pendakwah bagaimana untuk menarik perhatian dalam bab akidah ini. Ceritakan tentang alam, ceritakan tentang sesuatu yang boleh dipikirkan. Lepas tu dah dapatkan satu persetujuan tentang benda itu, maka baru tarik perhatian kepada untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun di peringkat awal dakwahnya di Mekah, Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat yang pendek, semuanya menceritakan topik utamanya ialah tentang akidah, dan cara pembentangan akidah itu pula ialah dalam bentuk supaya berfikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa nusibat, kan, wa ilal ardi kaifa sutihat. Semua cerita benda tu. Baru nak beritahu inilah Tuhan yang berhak untuk disembah. Macam surah Yasin tadi disebutkan tentang Allazi fatarani, yang ciptakan aku. Bila ciptakan aku, dia terus bawa dalam surah Yasin tu, dia bawa kepada topik lain, iaitu lepas percaya kepada Allah sebagai Tuhan, mengabdikan diri kepada Allah, dia bawa kepada aspek yang berikutnya, beriman kepada hari kebangkitan. Wa ilaihi turja'un. Itu surah Yasin. Kalau dalam surah Al-Kahfi ini, dia bawa terus kepada tauhid uluhiyah. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Itu ketegasan yang dia dapat. Itu ketegasan yang digambar, yang ditunjukkan kepada raja tersebut. Dan seterusnya, Ashabul Kahfi ini bagikan satu lagi keadaan, iaitu laqad qulna idzan syatata. Kalau kami ikut apa yang kamu perintahkan, kalau kami ikut apa yang diamalkan oleh seluruh yang ada ini, laqad qulna. Mana dari sudut sekuen cerita tu, ada dialog yang dipadamkan. Dialog tu mestilah panjang kan, bila dibicarakan, dialog tu banyaklah. Tapi Quran paparkan dia punya cheese. Quran paparkan dia punya intipati. Ashabul Kahfi beritahu kepada raja tersebut, kalau kami ikut apa yang kamu beritahu, laqad qulna idzan, maknanya kami telah berkata sesuatu yang syatata, yang jauh tersimpang daripada kebenaran. Perkataan syatat itu, dia bukan sekadar inhiraf. Inhiraf ni maknanya jalan lurus, kita sengit, kita tersasar. Syatat ni maknanya dia sangat jauh, memang tersasar terus, dia tak jumpa jalan balik. Jadi ini dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang 14, kita tengok sikit lagi ada dua ayat ni. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kaum kami ini, haula'i qaumuna, mereka itulah kaum kami yang telah menjadikan selain dia, ini selain Allah, sebagai Tuhan untuk disembah. Maknanya bukan satu, banyak Tuhan mereka ni sembah mereka. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Ini soalan ni tuan-tuan, memang soalan yang sangatlah kita katakan, dia sangat valid untuk sepanjang zaman.
bagi setiap orang yang mendakwa macam-macam tentang agama, modal Qurannya satu perintah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, datangkan, bawa datang burhanakum, bukti dan hujah kamu sekiranya kamu orang yang benar. Dan bila kita minta bukti kebenaran, tuan-tuan takkan pernah jumpa golongan yang sesat ini mampu memberikan hujah yang konkret dan kukuh. Takkan pernah ada. Dia akan merewang, dia akan pusing sana, dia akan pusing sini. Last sekali dia kata, inilah yang kami perolehi dan dapati daripada amalan tuk nenek moyang kami. Ini dah benda yang kita dah buat. Benda ni dah lama dah orang buat, tak ada siapa tegur pun, nampak baru main 2-3 hari ni je. Ini puak-puak yang balik daripada sana tu lah. Nak suruh berhujah dengan dalil, kita akan jarang-jarang jumpa. Akan ada lah yang bentang dalil juga. Ada sehari dua ni adalah golongan cerdik sikit. Dia belajar di Lubnan ke mana ke, dia bentangkan benda-benda itu pun sebenarnya kita akan jumpa pemaksaan kefahaman terhadap teks. Contohnya sedangkan tuan-tuan, bila sahabat cerita tentang hadis sahabat Nabi bergembira dengan perkataan Nabi sampai melompat terangkat kaki, dia pula kata yang tu menari. Ja'far kan, bila Ja'far seronok, ada kata itu menari lah tu. Dia kalau kita katakan menari sekalipun, bukan kerana dia ambil zikir untuk dia menari. Itu refleks, reaksi. Dapat kat bawah ni, dia jadi pattern pula tarian tu. Memang tak ada kena mengena langsung. Tak ada satu hujah akademik yang boleh kita terima untuk yang tu, melainkan pemaksaan cara faham. Macam itulah bendanya. Tapi yang herannya tetap juga akan ada manusia yang sangka baiklah. Itu hebat dia. Baik. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak kemukakan alasan yang jelas? Kenapa nak kena sembah Tuhan-Tuhan yang ada ni? Kenapa nak ada sembah batu? Ni semalam yang dapat gambar video cium tapak kaki dia. Cuba tanya, apa alasan cium tapak kaki tu? Oh, itu tapak kaki yang mulia lah, apalah semua. Dapat cium pun dapat terubat rindu. Bohong lah, tak ada rindu apa. Orang yang rindukan Nabi, dia bukan jenis berkhayal macam tu. Itu namanya angau. Dia tak ada hasil yang tu. Kalau betul manusia yang rindukan Nabi, dia kena baca apa yang Nabi tunjuk kat dia. Dia kena sentiasa mengintai-intai apa sebenarnya yang Nabi tinggalkan kepada kita. Datanglah kuliah hadis. Dengar. Dan bukan sekadar dengar, baca bagi habis umur macam tu, tak faham-faham pun. Yang penting kena maraton bagi khatam. Fahamnya tidak, sesat lagi ada. Ahli gereja. Bukan ahli gereja, itu hari dia pilihkan lapang. Dan begitunya ialah kalau sungguh kita rindukan Nabi, tuan-tuan tengok siapakah manusia yang paling rapat, yang paling tak ada lain lah, tak ada challenge lah, Abu Bakar. Tengoklah sirah Abu Bakar tu, apa yang Abu Bakar buat. Takkan orang kata oleh kerana dia sibuk menguruskan negara, maka dia tak buatlah benda-benda yang macam tu. Abu Bakar tu tak buat benda pelik-pelik macam tu. Kalau nak kira dihimpun, dia buat benda tu. Dia tak buat. Padahal itulah manusia yang paling rapat dengan Nabi, yang paling Nabi sayang, dan orang yang paling sayangkan Nabi. Tak ada usaha pergi kutik tapak kaki. Tahiyah tidak tapak kaki tu. Mesir Kalau Mesir tak heran lah. Ada, tuan-tuan tengok video klip tu. Duduk dalam kaca, buka. Itu kalau yang pergi Turki, Top Kapısare tu, dia punya museum Islam itu kan. Kalau pergi melawat tu lagi macam benda pelik yang ada. Kadang-kadang Quran kecil apa semua tu kan. Yang tu tak apalah. Yang mengunjung ni nak ambil berkat pergi cium tu, cermin tu. Kalau ada 6 bucu cermin 6 bucu tu yang dicium. Cermin tu pun 3 tahun lepas jadi orang pasang. Tak ada berkat apa pun.
Itu mentaliti paganism. Mentaliti wathaniyah. Jadi orang yang suka syirik-syirik ni dia suka ambil benda-benda macam tu. Jiwa dia tak pernah tauhid kan. Jadi kita akan lihat golongan ini takkan boleh bagi bukti yang jelas, dan kerana itu dalam ayat ini kata faman azlamu, siapa lagi yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, daripada golongan yang jual nama Allah, yang berbohong atas nama agama. Itulah yang paling zalim sekali. Kalau orang tanya jual apa yang paling laku, jual kismis, jual kitab, jual apa semua kan, mana yang dibaluti dengan nama agama, itu yang paling laku. Senang cerita, jual agama lah memang laku lah. Jadi siapa-siapa nak cepat untung, jual agama. Kerja tak payah banyak tapi dapat hasil yang banyak. Jual agama. Jual agama ni macam-macam. Last sekali ada kit combat dia kan, ada kit pula. Kesian kan? Memang sangat kesian zaman. Dan itu Quran gambarkan sebagai orang yang paling zalim. Ada beberapa kategori manusia yang Quran sebutkan sebagai siapakah yang paling zalim. Satu pihak ni bagikan dia punya sifat tu. Man mana'a masajidallahi ayyudhkara fihi ismuh wa sa'a fi kharabiha. Golongan yang paling zalim ialah yang menghalang orang daripada menyebut nama Allah Ta'ala dalam masjid dan berusaha untuk meruntuhkannya. Itu satu puak. Ini geng jahat. Kata-katalah sekular ke, komunis ke, apa saja yang halang manusia daripada beribadat. Satu lagi juga dengan word yang sama, siapakah yang lebih zalim? Allah Ta'ala gambarkan tentang manusia yang atas nama agama, bertopengkan agama. Kalau yang ni halang, yang halang ni kita nampak jahat dia ni, kita nak buat ibadat tak boleh. Satu puak. Yang ni atas nama agama, yang menggalakkan ibadat dan sebagainya, tapi dia tipu, iftara 'ala Allah. Dia jual nama Allah Ta'ala tapi untuk kepentingan dia. Dan yang lagi malang ialah yang jual nama Allah, dia tak dapat apa-apa pun, tapi sekadar mewarisi kejahilan. Jual lah nama tu, ajarkanlah yang tu, ajarkan yang ni, semua sandarkan kepada agama. Pasal tu kalau kita tengok kawan-kawan kita kan, kalau kata saya jual barang ni, orang katanya apa? Ada baca 30 juzuk tak? Terus yang tu. Pasal kita tahu dah, trademark nak jual laku ni, letak 30 juzuk laku. Itu bendanya. Jadi ini ialah benda yang zalim. Zalimnya pasal apa? Pasal dia berbohong atas nama agama. Berbohong atas nama Allah Ta'ala satu dosa besar. Berbohong atas nama Nabi juga satu dosa besar. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, kalau Nabi sebut man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka. Jual nama Nabi, janjinya neraka. Kalau ada orang jual nama Allah Ta'ala benda tak ada dalam Quran, takkan lebih selamat daripada yang pertama kan? Kalau hak jual nama, berbohong atas nama Nabi pun janjinya neraka, yang jual nama Allah Ta'ala tak neraka juga. Pasal tu kena berhati-hati. Termasuk yang semalam tu, sama ada itu ialah kesalahan wartawan bila disebutkan tentang apa? Perubatan menghalau jin menggunakan apa? Garam apa? Lada hitam. Betul. Kalau tak silap sebut itu macam disandarkan kepada Quran kan? Dalam teks berita tu, sama ada wartawan tu memang kita kata spesies tadi tidak memahami apa yang disebutkan, ataupun orang yang menyampaikan itu dia tersalah sangka, ataupun sebenarnya memang dia jahil tentang agama, ataupun satu lagi dia memang jahat, dia jual agama. Pasal tak ada cerita garam halau jin dalam Quran. Lada hitam apa kata lada hitam? Tak ada dalam Quran cerita tu. Jadi jangan sampai kita keluarkan kenyataan, sandarkan ini ada dalam Quran, sedangkan benda tu tak ada. Dia akan menyebabkan orang salah sangka. Bukan kata salah guna garam ni, lada hitam. Kalau ada satu kawan dia buat pembacaan dia kata boleh katakan setakat ni yang dia baca seluruh dunia ni, kalau cerita bab lawan jin ni, salah satu alat yang digunakan memang garam. Gamaknya jin tak makan garam kot.
Jadi itu bukan datang daripada Quran, juga bukan datang daripada hadis. Ia datang daripada experience. Salah ke experience? Experience tak salah. Yang salah kalau kita letakkan sumbernya ialah experience, kita tukar sumbernya nak bagi nampak nak bagi nampak supaya laku, nak bagi hebat, sandarannya kita letakkan sumbernya ialah Quran. Salahnya di situ. Kalau praktis nak pakai garam ke, nak pakai lada hitam ke, nak pakai bawang putih ke, kalau Melayu dia ada satu elemen lagi kan, setengah-setengah spesies tu dia kena bawa paku. Mana tahu tukar jadi perempuan cantik ke? Kan? Jadi dari sudut penggunaan alat benda-benda yang macam ini, sebenarnya selama mana tidak ada unsur syirik dan sebagainya, ia termasuk yang diharuskan. Masalah harga tu cerita lain lah. Yang kita nak tegur ialah salah, sama ada salah wartawan ataupun salah orang yang cakap tu, bila dia sandarkan kepada sumber yang tak betul, bukan sumber dia, Quran ataupun hadis Nabi. Nah, clear benda tu kan? Baik. Akhir sekali dalam ayat 16, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, nescaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepada kamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kamu dalam urusan kamu. Jadi yang ini ni, bila dah selesai dialog itu, sebenarnya mereka sudah pun dijatuhkan hukuman, sudah ada ancaman. Bila sudah ada ancaman, itu yang menyebabkan mereka keluar. Lepas tu keluar daripada istana itu, sebahagian menceritakan ada diberi tempoh untuk mereka ni beralih kembali semula kepada ajaran yang asal. Maka dalam tempoh itulah mereka pakat-pakat. Dan bila Quran kata fa'u ilal kahfi, hendaklah kamu berlindung dalam gua, itu ialah perkataan sesama mereka yang datangnya adalah daripada ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ilhamkan kepada sebahagian mereka, bila berbincang kita ni nak ke mana ni? Ada ancaman, ada mara bahaya, sama ada kita akan mati dibunuh ataupun kita terpaksa ikut balik ajaran datuk nenek dan moyang kita, ataupun kita nak selamatkan diri. Maka di situlah timbul idea kita lari masuk gua. Lari masuk gua, dan itulah ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul kahfi. Wallahu taala a'lam. Habis kita tentang Quran. Ada soalan tentang Quran ni? Tak ada dah? Baik, kita tengok kitab kita duduk dekat tuan-tuan. Kita dah sampai hadis yang ke-27. Hadis-hadis ini ialah daripada kitab Al-Muharrar fil Hadis, kitab yang dihimpunkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Hadi Al-Hambali rahimahullah. Baik, tengok hadis yang ke-27, muka surat yang pertama depan tu. Qala al-musannif rahimahullah, wa an Abdullah bin Zaid ibn Asim radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni harramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa inni da'autu fi sa'iha wa muddiha bimithlai
Ni kan? Bimithlai ma da'a bihi Ibrahimu li ahli Makkah. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Baik, terjemahannya. Dan daripada Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah dan berdoa untuk penduduknya. Dan sesungguhnya aku telah mengharamkan Madinah seperti mana Ibrahim mengharamkan Makkah. Dan sesungguhnya aku telah berdoa berhubung gantang dan cupaknya sama. Bukan sama ni, 2 kali ganda. Dua kali ganda apa yang didoakan oleh Ibrahim untuk penduduk Makkah. Hadis muttafaqun alaihi, dan lafaz hadis ini adalah daripada Imam Muslim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maksud hadis muttafaqun alaih, hadis ini ada dalam riwayat Bukhari, ada dalam riwayat Muslim. Cuma untuk the exact word yang ada dalam Al-Muharrar ini, kata Ibn Abdul Hadi, dia ambil hak Muslim punya. Selalunya para ulama hadis ni dia akan ambil itu kerana mungkin perbezaan lafaz itu ada pengajaran yang lebih. Dia akan ambil mungkin yang lebih mencakupi. Dan dari sudut seni periwayatan, pilihan hadis yang lengkap, sebahagian ramai ulama sebut Sahih Muslim lebih cantik susun atur dia berbanding Sahih Al-Bukhari. Dari sudut seni aturan hadis, pemilihan perkataan yang lebih mencakupi, ramai ulama yang sebut melebihkan Sahih Muslim berbanding Sahih Al-Bukhari. Baik, jadi kalau tuan-tuan nak cari hadis ini dengan lafaz ini, duduk dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari ada yang hampir sama. Point boleh katakan sama. Baik, apa maksud perkataan ini? Kata Abdullah bin Zaid, Nabi SAW terangkan, ceritakan balik, bagi tahu kepada kita semua bahawasanya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Bukhari, Nabi sebutkan tentang Mekah ni, anna hadzal balada Makkah harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bumi ini ataupun negeri ini, Mekah, telah diharamkan oleh Allah Ta'ala pada hari Allah mencipta langit dan bumi. Hadis Bukhari. Jadi bila kita baca dua hadis itu, dia seakan-akan akan ada satu, kalau orang yang baca mungkin akan serasa ada kontradik. Pasal hadis ini Nabi kata Ibrahim mengharamkan Mekah. Tetapi dalam hadis yang lain Nabi kata Allah Ta'ala yang telah mengharamkan bumi Mekah. Nanti kita sebutkan apa maksud mengharamkan bumi Mekah itu. Nabi kata Allah Ta'ala yang telah mengharamkan bumi Mekah ni pada hari mula Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Maknanya sejak sangat awal, sejak azali lagi ni, sejak zaman dinosaur lagi ni. Nak kita katakan zaman Nabi Adam pun belum dicipta. Pasal Nabi Adam dicipta setelah sangat lama bumi tercipta. Kan? Kalau kita faham daripada siyak, daripada konteks ayat surah Al-Baqarah tu, bila malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, adakah kau akan menciptakan satu golongan makhluk yang akan melakukan kerosakan, menumpahkan darah, menunjukkan bumi sudah pun ada penduduk, sudah ada pun penghuninya. Jadi Adam tu baru dicipta. Dan kalau kita baca hadis yang sebut tentang ni, bila Allah ciptakan bumi, sudah ada Mekah dah di situ. Dan sudah jadi tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu yang kita boleh faham, Makkah ini dia panggil tanah haram itu bukan datang sehari dua. Dia bukan diharamkan pada zaman Nabi SAW dibangkitkan. Dia juga bukan ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail.
Lebih awal daripada tu Allah telah pun mengharamkan bumi Mekah tu. Nanti orang tanya, kata bumi Mekah zaman tu dengan bangunan tak ada, apa pun tak ada. Itu yang kemudiannya ada hadis yang mana Nabi sebutkan sempadan Mekah tu di mana. Nanti kita akan baca hadis tentang sempadan Madinah. Sekarang ni sempadan Mekah itu juga ada teks dia. Ada hadis Nabi tentang yang mana dia katakan tanah haram. Bila kita gambarkan Allah Ta'ala mengharamkan sejak azali lagi, sejak awal penciptaan, tuan-tuan jangan heran, mana batu sepadan zaman tu. Tak sampai fikirlah benda tu pasal Allah yang cipta. Kan? Allah yang cipta, bukan kata bumi Mekah saja. Bumi seluruh tu Allah Ta'ala cipta, alam seluruhnya Allah cipta. Dalam banyak-banyak tu ada satu titik kehidupan itu Allah letakkan, ini tanah yang Allah Ta'ala haramkan. Nampak? Baik. Jadi bumi Mekah diharamkan sejak zaman azali lagi, dan dia berterusan. Pengharaman itu berterusan. Walaupun ketika Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail, apa Quran katakan? Fi wadin ghairi dhi zar'. Suatu lembah yang tak ada tumbuhan. Kita manusia, bila kita tempat tak ada tumbuhan, kita seakan-akan nak boleh faham ia adalah tempat yang tidak ada hidupan. Dalam keadaan dikatakan tak ada hidupan tu, Allah dah letakkan keistimewaan, dia telah dijadikan tanah haram. Jadi bila Ibrahim masuk ke situ, para ulama combine-kan dua hadis ini, menyatakan Ibrahim menyampaikan kepada manusia tentang pengharaman bumi ini, dan dia bukan datang daripada lidah Ibrahim, bukan atas cita rasa, atas kerana sentimental dia tinggalkan anak dan isteri dia kat situ, dia nak bagi mula tempat tu baru dia mengharamkan. Tak, pengharaman itu datang daripada Allah Ta'ala. Ibrahim hanya menyampaikan. Nabi Ibrahim hanya Rasul yang menyampaikan status tersebut. Baik, sekarang ni apa maksud mengharamkan? Dia pasal perkataan haram kan. Haram maknanya tak boleh, benda yang tak boleh dibuat. Dari sudut istilah tanah haram, ia merujuk kepada negeri yang aman. Maksudnya diharamkan sebarang bentuk yang bercanggah dengan keamanan. Diharamkan melakukan kekacauan, itu maksud dia. Haram melakukan kekacauan, haram melakukan pergaduhan, haram melakukan tumpah darah. Pasal tu kita baca hadis yang sebelum tu, tuan-tuan ingat lagi ke tidak hadis tu? Yang mana bila Nabi masuk kota Makkah, ada berlaku kekerasan kan? Bila dalam khutbah Nabi tu dia berkata apa? Yang ni dihalalkan, dibolehkan untuk aku pada hari ni ya? Dan tidak untuk seterusnya. Betul-betul hanya special case ketika Fathu Makkah, berlakunya pertumpahan darah. Itu pun tak banyak, tapi tetap ada. Dia kekal sebagai bumi yang diharamkan berlakunya sebarang bentuk pergaduhan dan keganasan. Pasal tu tak boleh nak buat demonstrasi ke apa ke tanah haram tu, dia ada kemuliaan dia. Dan kerana tu juga tuan-tuan, jangan suka hati nak pergi bergaduh, nak apa semua. Kita akan nampak orang lain akan bergaduh, tapi kita janganlah bantai buat kerja bergaduh macam tu. Dia mungkin dah satu sudut kita katakan pergi sana kena banyak bersabar dan sebagainya. Ya, itu satu part. Tapi part yang lain ialah kemuliaan bumi tu dia tak layak untuk diperlakukan dengan keganasan. Itu antara poin yang pertama. Yang berikutnya, tidak dipotong sebarang pokok yang ada di tanah tersebut. Tak boleh potong pokok. Oh, tak ada ke Mekah ni ada pokok. Kemudian ni ada lah kan. Siapa yang pergi Museum Mekah, Museum Mekah tu masih tanah haram maksudnya. Itu depan tu dia pokok kurma. Hak pergi bulan 6 nanti ni, nampaklah dia punya buah kurma tu dah terjuntai macam tu. Musim panas kan, berbuah dah. Nampak berbuah dia dah mula kekuningan. Tak boleh petik makan lagi. Kalau petik makan dia kelat, pahit. Dia tunggu dia masak betul-betul. Itu kalau nak pergi bulan Rajab, Syaban ni adalah. Nak lagi panas datang bulan Ramadan kan. Itu best. Baik. Dan yang berikutnya ialah tidak boleh memburu binatang di situ. Tak boleh memburu dan membunuh binatang. Dan juga tak boleh nak perhambat halau, dan maknanya halau binatang masuk dalam tanah haram lalu dibunuh dan sebagainya.
Itu antara yang dimaksudkan dengan tanah haram. Kemuliaan itu pada tempat, kemuliaan itu pada manusia, bukan takat manusia. Pokok, tumbuh-tumbuhan dan binatang juga dimuliakan. Dalam arti kata tidak diperlakukan seperti mana tempat-tempat lain. Boleh kan? Baik. Yang berikutnya, Nabi SAW kata, Ibrahim wada'a li ahliha. Ibrahim telah pun mendoakan penduduknya. Masa Nabi Ibrahim letak, tuan-tuan kena buka. Siapa Quran ada kan? Tuan-tuan buka surah Al-Baqarah tu. Tengok ayat 126 dan seterusnya. Itu cerita Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail dekat tanah yang gersang itu. Apa kata Ibrahim dalam ayat itu? Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, ila akhiril ayat. Ketika mana Ibrahim berkata, Tuhanku, jadikanlah bumi ini, jadikanlah negeri ini sebuah negeri yang aman, dan rezekikanlah kepada penduduknya daripada buah-buahan, yaitu untuk sesiapa yang beriman di kalangan mereka kepada Allah dan hari akhirat. Yang Allah Ta'ala jawab lepas tu, Allah Ta'ala bagi juga bukan kepada yang beriman, yang tak beriman pun Allah Ta'ala bagi juga kan. Fa umatti'uhum qalilan thumma attarruhu ila azabin alim. Dekat dunia, maknanya dekat Mekah, sekarang ni je, sejak zaman Nabi, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir tak boleh masuk Mekah. Sebelum daripada itu kan memang mula tempat kafir kat situ, syirik dengan apa semua kat situ. Zaman Nabi Ibrahim pun selepas daripada tu berlakunya penyimpangan-penyimpangan, dah ada golongan yang kufur, golongan yang musyrik di situ. Jadi doa Nabi Ibrahim pertamanya, jadikan negeri ini aman. Itu wada'a li ahliha tadi. Kalau tanya apa doa Ibrahim, doa yang pertama ialah negeri itu jadi negeri yang aman. Yang kedua, limpahkan rezeki kepada penduduk negeri tersebut. Cuma Ibrahim minta supaya rezeki itu bagi ke orang beriman dah. Allah Ta'ala jawab, Allah bagi rezeki bukan takat orang beriman, yang kufur pun dapat. Kami bagi juga kepada mereka, tapi dekat akhirat nanti dia akan dicampakkan ke dalam azab yang pedih. Jadi itu doa Nabi Ibrahim alaihi salam untuk bumi Mekah dan penduduknya. Karena itu tuan-tuan, kita nak tengok ayat disebut minas samar warzuq ahlahu minas samarat, rezekikan kepada penduduknya dengan buah-buahan. Dahlah negeri itu asal memang negeri kering kontang, tiba-tiba Nabi Ibrahim minta dapat banyak buah-buahan. Samarat ni bukan sekadar buah-buahan saja sebenarnya, hasil bumi pun dipanggil samar juga, hasil kan, produk, semua production dikira sebagai samar juga. Jadi kalau kita tengok sejauh mana Allah Ta'ala mustajabkan doa Nabi Ibrahim, kalau zaman kita makbul tak? Makbul lah. Aman tu lah, dengan sekarang adalah kekacauan sikit-sikit tu, itu bukan orang Mekah buat kerja tu, orang Mekah duduk tidur je. Itu dia punya general workers yang datang dari pelbagai negara. Tak kisahlah kan, yang Melayu, yang Indonesia, yang Bangladesh, yang Myanmar, semua banyak kat situ, yang Mesir apa semua. Tapi dari sudut buah-buahan, tuan-tuan bayang negeri yang tak ada pokok buah-buahan, pisang dia fresh, strawberry pun tak masam. Betul ya? Kalau kita ambil strawberry Cameron Highland bawa turun, tak sebab bawa turun, sekat jalan masam dah. Dia kena balik coklat baru boleh manis balik kan. Tapi strawberry kat sana pun tak masam. Ada buah peach, buah toothberry, apa lagi, segala mak nenek buah yang kita rasa itu semua negeri Mediterranean punya, duduk datang daripada tebing barat, datang daripada Mesir apa semua. Tapi ada kat Mekah. Durian krip je kot tak sampai lagi. Kena adalah orang Malaysia bawa pergi sana. Cuma mungkin tu masalah bau kot kalau nak cari. Tapi kalau tanya buah-buahan, kita katakan melimpah lah kan, banyak buah-buahan tu, segar semua. Dia tidaklah kita katakan, walaupun negeri tu dia kering kontang, ada air zam-zam adalah kan, tak ada pokok buah-buahan, tapi buah-buahan banyak. Kita boleh rasa, kita boleh feel ini adalah sebahagian daripada apa yang
dimustajabkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim. Baik. Jadi itu part Mekah. Nabi kata, Mekah itu habuan Nabi Ibrahim punya doa. Kemudian Nabi kata, wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahimu Makkah. Dan sesungguhnya aku mengharamkan Madinah seperti mana Ibrahim mengharamkan Makkah. Dari sudut itu tuan-tuan, kita sebutkan tak ada hadis yang maknanya Madinah ni dia bukan daripada azali, dia bukan daripada awal penciptaan. Dia datang, dia diharamkan, dia dimuliakan oleh Nabi SAW pasal ini adalah negeri yang penduduknya menyambut dan menerima Nabi untuk menegakkan syiar dan syariat agama dan seterusnya menjadi tapak penyebaran dakwah seluruh dunia. Bumi Madinah. Di saat orang Mekah tempat tinggal Nabi, kaum keluarga Nabi tak terima dakwah Nabi, orang Mekah sanggup bergolok bergadai untuk terima Nabi SAW. Atas dasar kehebatan orang Madinah itu, maka Nabi meletakkan satu status yang kita katakan Nabi meletakkan sama taraf dengan Makkah. Perkataan Nabi, wa inni haramtul Madinah. Aku haramkan Madinah. Maknanya kalau Mekah itu tanah haram, Madinah juga telah menjadi tanah haram dengan lafaz Nabi SAW itu. Sebab bila sebut kama harrama Ibrahimu Makkah, seperti mana Ibrahim mengharamkan Makkah, di sini para ulama ada sikit huraian yang berbeza. Yang pertama ialah yang difahami daripada perkataan itu ialah Madinah ini juga tanah haram serupa Mekah. Kalau tanya atas status tanah halal atau tanah haram? Tanah haram. Baik. Yang berikutnya ialah adakah status tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah ni sama, setara, equal, sama? Kita kata dari sudut sejarah taklah, pasal Mekah awal lagi sejak daripada penciptaan bumi. Madinah zaman Nabi. Cuma konten pengharaman itu, adakah dia sama ataupun tidak? Di sini sebenarnya para ulama ada sikit berbeza. Jumhurul ulama dalam mazhab Abu Malik, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahawasanya Madinah ini juga merupakan tanah haram. Dengan nas hadis yang sangat jelas ini dan beberapa hadis yang lain. Berbeza dengan pandangan Abu Hanifah. Maknanya dalam perbahasan fiqh, kalau tanya adakah Madinah ini tanah haram ataupun tidak, kita katakan pandangan majoriti ia tanah haram. Dalilnya sangat banyak dan jelas yang susah nak ditolak. Tapi kalau tanya ada tak yang mengingkari? Ya. Disandarkan kepada Abu Hanifah pendapat yang mengatakan Madinah bukan tanah haram. Dia ada kelebihan dia dengan perkataan Nabi tentang solat di masjid dan yang lain-lain, tapi status dia tak. Pasal bila katakan status dia tanah haram, ada beberapa perkara lain yang tertakluk di situ. Nampak? Baik, jadi di sudut itu kita katakan Madinah ini Nabi jadikan dia tanah haram untuk membesar dan memuliakannya. Bumi yang dimuliakan, bumi suci. Cumanya para fuqaha kemudiannya bila bincang tadi status sama tak? Status haram ya tanah haram betul, tetapi perincian itu dikatakan para ulama membezakan, dia tak sama. Di satu sudut ialah ganjaran dan juga balasan ancaman yang di Madinah lebih ringan berbanding yang di Mekah. Kalau buat kebaikan di Mekah lebih besar ganjarannya berbanding dengan yang buat kewajikan di Madinah. Bersedekah di Mekah lebih baik, lebih afdal. Solat di Masjidil Haram lebih afdal. Kalau nak banding dengan Madinah tadi, yang Mekah lebih tinggi. Demikian juga kalau yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan pencemaran terhadap status tanah haram itu, yang buat benda itu di Mekah lebih besar dosanya berbanding yang buat di Madinah. Sama-sama berdosa, sama-sama mencemar kemuliaan tanah haram, tapi yang buat di Mekah lebih jahat, lebih besar dosa dia berbanding yang buat di Madinah. Nampak? Itu dia yang dibezakan. Yang seterusnya, kalaulah memburu dalam tanah haram di Mekah dan di Madinah, hukumnya haram.
Cumanya kalaulah orang tu memburu di Mekah, di Madinah, dan dia dah berburu, binatang pun dah mati, berdosa tak? Dia berdosa. Habis daging tadi halal, boleh dimakan. Kesalahan ialah kesalahan berburu, bukan kesalahan makan. Daging tu tak jejak status dia, dia tetap halal untuk dimakan. Berbeza dengan Makkah, daging tersebut haram dimakan. Berburu di Mekah, mati binatang tu, dia boleh tengok saja. Dia kira sebagai bangkai, haram untuk dimakan. Yang kemudiannya ialah kalau berburu di Madinah, dia tak ada hukuman. Tapi kalau berburu di Mekah, dia ada jatuh hukum. Di Madinah tu kira haram saja, haram berdosa, orang tu dia kena bertaubat lah. Berbanding dengan di Mekah, dia akan ada jaza dia, ada iqab dia di situ. Baik. Yang berikutnya ialah pokok-pokok di Mekah memang tak boleh tebang langsung, dipetah-petah kan. Tapi pokok-pokok yang ada di Madinah, dia bagi yang ada keperluan untuk buat barangkali atap, untuk buat mungkinnya sebagai alat penanaman dan sebagainya, maka yang tu boleh untuk keperluan. Pasal bila Nabi sebut tak boleh, mula-mula Nabi kata tak boleh untuk dipatahkan dan ditebang pokoknya, golongan-golongan tukang apa semua ni, dia kata, ya Rasulullah, kami nak guna benda ni untuk buat alat tanaman, kami nak guna ni untuk buat rumah dan sebagainya. Nabi bagikan pengecualian untuk orang ni. Jadi kerana itu di Madinah, dari sudut pokok-pokok tadi ni, dia ada kelonggaran sikit untuk keperluan tu. Saja-saja pergi kepak, pergi tebang, maka itu tetap tak boleh lah. Baik. Itu dari sudut doa, dari sudut pengharaman Mekah dan Madinah. Yang berikutnya Nabi kata, wa inni da'autu fi sa'iha wa muddiha bimithlai ma da'a Ibrahim. Dan aku mendoakan untuk gantang dan cupaknya. Maknanya untuk rezeki orang Madinah ni 2 kali ganda daripada apa yang diminta oleh Ibrahim untuk orang Mekah. Maka kerana itu Nabi berdoa untuk penduduk Madinah ini 2 kali ganda keberkatan Mekah, keberkatan dan rezeki. Nampak? Jadi pasal tu kalau orang kata, kalau ada orang kata dia lebih suka duduk di Madinah berbanding Mekah, ada dia punya sebab, ada dia punya kelebihan di situ. Dari sudut amalan, kita katakan ganjaran pahala lebih Mekah. Tapi dari sudut keberkatan hidup, ketenangan jiwa, rasa selesa, Madinah dapat yang tu berbanding yang di Mekah. Kalau sekarang ni, kalau kita siapa-siapa rajin buat ujian bunyi, pencemaran bunyi di Mekah lebih daripada di Madinah. Dengan bunyi horn tu Allah Ta'ala saja yang tahulah. Apa yang setara dengan tempat kita? Tak ada kot, KL tak macam tu. Bang kata Medan kot, Medan, Jakarta, adalah bunyi horn tu kan. Tapi kalau di Mekah ni, ingat betul-betul kan, lepas satu bunyi sini bunyi tak berhenti. Betul-betul nak berhenti untuk semayang tu je lah. Kemudian yang merempit Allah Ta'ala saja tahulah. Lebih dahsyat daripada tempat lain kan. Macam baru ni siapa tahu? Allah Ta'ala ada kan, yang naik budak remaja 14 tahun ni, black ni, rollerblade tu, pakai rollerblade berpaut dekat kereta kambing tu, kereta kambing 4 wheel yang ada bumbung, dia boleh berpaut kat situ, punya laju kereta tu lalu terowong tu. Entah driver tu perasan ke tidak, orang belakang tak tahu. Kalau dia terlepas, tergolek ingat putih 4 pun tak tentu lagi, 8 bang kali. Dia ada, kita katakan siapa yang duduk Mekah ni, dia thrill sikit lah. Kerana tu jangan berangan kata nak duduk lama lah kat Mekah ni. Orang Melayu kita ingat habis lama pun 2 minggu boleh kot, sebulan musim puasa boleh lah. Lepas tu dia resah lah, dapat makan nasi itu pun usaha cari nasi Melayu kan. Itu bendanya. Baik, jadi dari sudut Madinah ni pula, dia ada ketenangan di situ, dia ada rezeki dan keberkatan. Keberkatan rezeki lah kalau kita katakan. Keberkatan rezeki lebih di Madinah. Cuma dari sudut taste makan, orang Malaysia, dia tak boleh banding lah dengan kampung dia kan. Orang tu macam mana kata sedap. Madinah macam tu lah, nasi-nasi lah kan. Dan satu lagi ialah
Kalau nak minta mati, Nabi kata apa? Minta mati di Madinah. Siapa yang rasa cita-cita nak mati kat mana agaknya? Mati yang tak kena talqin, mati tak kena baca tahlil. Di Madinah. Sini nanti berebut lah family kan. Berebut family nak pakai package berapa nak berhabis. Itu Malaysia. Sana tak ada. Dia dapat datang lintas je daripada tu, letakkan mayat tu, lepas solat pegang-pegang berlari terus masuk di baket tu. Berlari masuk ke baket, lot semua dah ada dah, tutup dengan besi je. Boleh tempah lah situ. Jadi siapa-siapa nak mati, Nabi kata kalau niat nak mati di mana, dia boleh, dia niat mati di Madinah. Itu kelebihannya ada. Tapi kalau tuan-tuan rasa niat nak mati kat Madinah, tapi duit sekupang pun tak himpun nak pergi sana, register tabung haji pun tidak, lambat lah. Kena tunggu duit tergempak lah kan. Baik. Yang seterusnya yang kita boleh dapat daripada hadis ini ialah Nabi Ibrahim alaihissalam ada kesan yang sangat banyak terhadap bumi Makkah. Pasal dikatakan sebagai, kita boleh katakan sebagai pengasas. Dengan dia meninggalkan Hajar dan Ismail di situ, maka dia dikira sebagai pengasas kepada bandar dan kota Makkah. Yang berikutnya, Nabi Ibrahim telah pun mendoakan keluasan rezeki untuk Makkah dan menjadikan Makkah ini sebagai tempat tumpuan dari seluruh dunia. Nabi Ibrahim doa yang tu supaya Makkah ini menjadi tempat yang aman dan jadi tempat tumpuan. Dia letakkan anak dan isteri dia dalam keadaan kosong, siapa pun tak ada, dia doa ke tempat ni jadi tempat tumpuan. Dan Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Ibrahim sampai ke hari ni, bumi yang tak pernah padam elektrik. Betul tak? Ingat aircon dia, kalau kita katakan kadar pollution dia tu boleh tahan lah kan. Bandar kapitalis utama dunia Mekah lah. Hotel mana ada hotel murah? Hotel cap ayam pun 200-300. Nak kata apa kan? Kalau nak murah duk hotel beribu bintang lah dataran tu. Atau hotel beribu bintang, gantungkan beg kat tepi pagar tu, situ. Toilet ada tepi, senang, banyak dah toilet. Yang tu boleh. Dan saja nak sebut siapa yang pergi persendirian ke apa ke, ramai yang suka thrill. Pasal visa tu terhad, dia visa umrah atau visa haji, dia ada muasasah yang bertanggungjawab. Pasal tu dia tak boleh ambil hotel bangla tepi-tepi Baba Corner tu. Sebenarnya salah dari sudut undang-undang. Kalau tak kena tak apa. Kalau kena, muasasah tu kena ban, syarikat yang kat sini pun kena. Habis semua kena. Denda dia, ingat kalau hotel salah, tak, hotel yang tak ada kebenaran tu, ingat boleh kena sampai 50,000 ke 500,000 kot. Denda kerajaan bagi. Dan pegawai Kementerian Haji ni sentiasa berkeliaran dekat airport, dekat tepi-tepi hotel. Bila ada bah lalu dia akan sampai. Kalau kena ada hari dia akan sampai tengok. Kalau tak ada wakil muasasah tunggu, muasasah tu nanti kena. Dia ketat benda-benda yang macam tu. Jadi kalau ada siapa-siapa yang berani, satu dia beranilah untuk diri dia, tapi dia kena tahu dia mendedahkan pihak-pihak lain kepada bahaya. Orang yang bagi visa dan sebagainya. Jadi pandai-pandailah kan. Bukan mesti nak pergi sana kena pakai travel agent, dah. Boleh pergi sendiri, arrangekan tiket sendiri, arrangekan. Tapi visa kena ambil. Cuma di sana tu, itu antara risiko. Jadi doa banyak-banyak lah kan. Boleh siapa yang nak pergi, nak cut, dia nak cutkan dia punya bajet kan. Duduk tengok hotel tu 2-3 hari ni murah, masuk hotel tu. Kemudian tengok hotel tu murah hari pindah pula pergi hotel tu. Berangkut pula beg. Kalau ada orang suka macam tu, boleh buat. Memang boleh. Jadi yang mana belanja 9,000 boleh cut jadi 6,000, 7,000. Tapi kena rajin merangkut beg lah. Nilai angkut beg, nilai pindah tu 2,000, 3,000 lah. Yang tu je sebenarnya. Backpacker lah. Ya, ini backpacker tapi dia ada hotel dekat. Yang tu dari sudut visa dia selamat lah. Pasal dia hotel-hotel yang dekat 5 star ni semua ada kebenaran. Tapi kalau yang ambil hotel belah belakang-belakang, entah mana cukup masuk, ada bilik. Zaman siapa yang pergi haji tahun 80-an, 70-an kan. Yang tu bahaya sebenarnya. Dia ada salah undang-undang. Pasal kerajaan sana dia ketat kan. Dia bertanggungjawab tentang tetamu yang datang. Jangan ada kezaliman, jangan ada sampai tak makan, tak ada tempat tinggal sebagainya. Itu antara kerenah yang ada lah.
Baik, tapi yang pentingnya kita nak kata ialah Nabi Ibrahim berdoa sebagai Mekah ni menjadi masabatan linnas, sebagai tempat tumpuan manusia, tempat orang datang. Kemudian Ibrahim mengiklankan pengharaman dan kemuliaan tanah haram ini, tanah Mekah, dengan arahan daripada Allah Ta'ala. Kemudiannya Nabi Ibrahim dan anaknya membina Kaabah dan meletakkan asasnya. Nah, itu yang ada, yang dipanggil sebagai Maqam Ibrahim. Baik, habis kita tentang hadis yang ke-27. Kita tengok hadis yang berikutnya, hadis 28. Qala al-musannif rahimahullah, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, al-Madinatu haramun ma baina airin. Ada yang baris dengan airin, ada yang baris dengan airin. Boleh, wallahu alam, antara dua tu sebagai letak air. Ila Thawr. Daripada Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Madinah itu adalah haram, maksud tanah haram, ma baina airin, antara bukit air ke bukit Thawr. Ini sempadan Madinah. Sempadan ni pula bukan maksud sempadan lengkap ni. Ini sebenarnya hadis ni sekadar menceritakan sempadan selatan dan sempadan utara. Lajnah fatwa, kibar fatwa Arab Saudi, dia memang berhimpunkan hadis-hadis tentang sempadan ini. Semua hadis berkaitan dengan perkara ni. Pasal dia bukan satu hadis je, ada banyak hadis. Kemudian dia ambil geng-geng surveyor ni kan, surveyor kan, yang suka tanah apa semua tu kan, ambil ni untuk letakkan batu sempadan. Jadi batu sempadan itu sebenarnya ada, dia letakkan antara bukit dengan bukit, antara kampung dengan kampung. Mana yang selari itu ialah sempadan tanah haram Madinah. Sampailah kalau kata di salah satu yang diletakkan ialah Universiti Islam Madinah, itu berada di tanah haram. Siapa yang pernah lalu kawasan tu, dia belah, kalau kita belah kiri tu Universiti Islam Madinah, di sebelah kanan seberang jalan tu dia ada dua lorong, sebelah tu dipanggil Universiti Tayyibah. Universiti juga, dia bukan Universiti Islam, di universiti lain. Yang dia punya sempadan tanah haram tu ialah pada divider tu, jalan. Yang belah sini tanah haram, sini dah tanah halal. Apa kepentingan pengesempadan ni? Sebahagian daripada kebun kurma juga ada yang di tanah haram dan ada yang di tanah halal. Jadi bukan semua kurma Madinah yang kita beli itu, ini memang kurma Madinah kan, tapi datang kebun yang mana satu? Kebun tanah halal atau kebun tanah haram? Kalau kita sekadar nak beli kurma, ni bukan nak kempen, saya memang tak nak saham kurma pun. Atas nama nak beli kurma, nak makan, belilah mana pun. Kalau tak kata Madinah, beli hak Iran tu pun boleh makan kan. Nak beli India pun tak apa, Mesir pun tak apa, kalau kata nak beli kurma. Tapi kalau tuan-tuan nak rasakan fadilat kurma Madinah yang Nabi sebut dalam hadis yang banyak tentang fadilat tu, maka kebanyakannya akan pilih yang datang daripada kebun, daripada tanah yang haram. Itu seni yang kita tak tahu. Pergi kedai takkan nak bertanya, ini kebun tanah halal ke tanah haram? Confirm kita tak nak beritahu, dia pun dia tak tahu. Itu je beza dia. Selalunya kita kena tanya student di sana, dia orang akan adalah dia punya side income, jual kurma dan sebagainya. Ada yang beritahu lah kurma yang dia jual ni ialah kurma, kalau kita kata let's say lah contohnya ajwa umpamanya kan, orang Melayu panggil kurma Nabi. Kurma ajwa, ya beza dia yang ni dengan yang tu, selain daripada grade. Nah, maka kurma ajwa daripada grade yang paling rendah sampai grade yang paling tinggi, daripada berapa? 20 rial sekilo sampai ke 150 sekilo. Beza dia satu pada grade. Yang keduanya, kalau yang student-student ni jual, yang ni datang daripada kebun dan kebun tu terletak dalam tanah haram. Itu antara aspek. Tuan-tuan, itulah kalau siapa yang pergi, pasal apa dia beli murah, saya beli mahal? Satu pada grade, yang kedua pada kena tipu. Yang ketiganya ialah pada lokasi kebun tersebut. Itu beza dia. Jadi ini seni lah, tuan nak tahu benda tu kan. Baik, jadi dalam hadis ini dinyatakan sempadan timur. Sempadan timur untuk Madinah ialah daripada Bukit Air dipanggil. Bukit Air ni ialah sebuah bukit yang berwarna hitam yang memanjang daripada belah timur menghala ke selatan. Timur menghala ke barat,
tapi dia maknanya dia melintang macam tu. Dia melintang timur ke barat dan dia adalah sempadan selatan Madinah. Itu Bukit Air. Kemudian daripada situ membawa ke utara. Kalau kita tengok peta tu, dia makna menghala ke utara kan. Mekah selatan, Madinah, yang sempadan Madinah selatan tu Bukit Air. Bila dia menghala ke utara, di situ ada Bukit Thaur. Bukit Thaur ialah sebuah bukit kecil yang dia agak bulat membulat, warna merah. Terletak di utara Madinah, belakang daripada Bukit Uhud. Maknanya Bukit Uhud itu termasuk dalam tanah haram. Bukit Uhud termasuk tanah haram. Belakang daripada Bukit Uhud tu ada satu kawasan bukit yang curve tu, itu dipanggil Bukit Thaur. Bukit Thaur ni, Jabal Thaur ni ada dua. Di Mekah ada satu, Madinah ada satu. Pasal tu disebutkan, ada sebahagian penulis dia kata salah pasal tak ada Bukit Thaur. Sebenarnya ada. Bukit Thaur tu ialah bukit di belakang Bukit Uhud. Uhud itu sendiri kalau orang tanya tanah halal ke tanah haram, Uhud tanah haram. Masih ada kemuliaan di situ. Baik, ini hadis yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang seterusnya. Boleh ke jadi seterusnya? Boleh? Kelaparan. Wa an Amir ibn Sa'd anna Sa'dan jaa rakiban ila qasrihi bil Aqiq fawajada 'abdan yaqta'u shajaran aw yukhbituhu fasalabahu falamma raja'a jaa ahlul 'abdi fakallamuhu ay yurda 'alaihim ghulamahum aw 'alaihim ma ukhidha min ghulamihim faqala ma'adallah an arudda syai'an naffalanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aba ay yarudda alaihim rawahu Muslim wa rawa Abu Dawud hadits Sa'd walakin wazada walakin in syi'tum dafa'tu ilaikum thamanahu. Baik, terjemahan hadis daripada Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bahawasanya Sa'ad ni, Amir bin Sa'ad cerita tentang Sa'ad, anak cerita tentang bapa dia. Sa'ad datang dalam keadaan menunggang kenderaan ke istananya di Aqiq. Balik rumah lah di Aqiq. Lalu dia mendapati seorang hamba sedang memotong pokok atau menggugurkan daun-daunnya. Dia panggil apa? Yukhbituhu ni, menggugurkan daun dengan cara ambil kayu ataupun tongkat, dia pukul pokok tu untuk menggugurkan daun-daun. Kan macam tentang kadang tu ada buah pokok mangga kan, ambil kayu daripada kita nak, kalau rambutan kita ada sabit tu kan. Yang ni itu tak panggil yukhbit. Perkataan khabata ni dia ambil dipukul, ketuk bagi luruh. Jadi yang dalam bab ni dia nak jatuhkan dia punya daun-daun tu. Lalu Sa'ad merampas barangannya. Apa yang diambil oleh hamba tadi, Sa'ad sita. Dia rampas barang tersebut. Apabila dia pulang, mana Sa'ad balik ke rumah dia, datanglah keluarga hamba tersebut, lalu meminta dia memulangkan anak mereka atau apa yang dirampas daripada anak mereka. Ini maknanya perawi itu kata, yang dia minta tu hamba tu sendiri, maknanya hamba tu sendiri kena tangkap ataupun barangnya saja. Dia, bukan da'i ni, dia, yakni Sa'ad berkata, tentang betul keejaan, dia berkata, aku berlindung dengan Allah daripada memulangkan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lebihkan aku untuknya. Dia enggan memulangkannya kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Abu Daud, dan Abu Daud meriwayatkan hadis ini dengan tambahan, maknanya ada ziyadah riwayat, tetapi kalau kamu mahu aku bayar harganya. Baik, ini cerita tentang Sa'ad. Amir bin Sa'ad cerita pasal bapak dia. Satu hari dia dalam perjalanan pulang ke rumah dia, nampak budak ni buat kerja tu di Aqiq. Aqiq ni nama tempat. Nah, Aqiq ni juga tu yang kita katakan, Aqiq ialah
salah satu jihah, satu arah sempadan kota Madinah. Jadi kita kata air, kemudian ada Thaur, kemudian dia ada Aqiq dan ada satu lagi tempat di situ. Ada hadis lagi tentang perkataan, ada hadis tu satu kumpulan kabilah ni datang jumpa Nabi SAW, tanya tentang status tanah depa tu, tanah haram ke tanah halal. Mula-mula Nabi kata tanah halal. Bila dia orang berkalih pi, Nabi berhenti, Nabi beralih, Nabi berhenti. Nabi patah balik, Nabi kata kamu duduk kat tanah haram. Jadi itu nak ceritakan tentang sepadan. Kampung kabilah tersebut duduk kat tanah haram. Jadi serupa dengan Sa'ad, dia cerita dia nak balik ke Aqiq. Aqiq ni dalam tanah haram. Ada satu orang hamba yang buat kesalahan. Kesalahannya apa? Potong pokok dan gugurkan daun-daunnya. Itu kesalahan. Pasal ini kemuliaan tanah haram tadi. Tidak boleh dipotong pokoknya tanpa sebarang keperluan. Maknanya seakan-akan dia ni buat kerja saja-sajalah ni. Kan? Bukan untuk sebagai alat penanaman, bukan untuk pembinaan dan sebagainya, dia saja buat kerja tu. Jadi itu merupakan kesalahan. Bila kesalahan, Sa'ad telah pun ambil tindakan untuk rampas barang-barang yang ada pada hamba tersebut, dan kalau boleh dipahami juga, mungkin sebagai kata dengan dia sekali kena tahan. Jadi lanjutan daripada itu, keluarga hamba ini tadi telah pun datang jumpa dengan Sa'ad, berunding minta dipulangkan benda-benda tu. Maka Sa'ad kata aku tak boleh pulang. Dia kata ini ialah benda, makna ada akta untuk kesalahan ini, boleh disita barangnya. Dia ambil barang-barang tu atas dasar hamba tersebut buat salah. Kesalahannya ialah memotong pokok di tanah haram. Hadis ini fokus ceritanya ialah tentang kawasan itu ialah kawasan haram. Tak boleh buat kesalahan tu. Dan juga yang berikutnya ialah bila kesalahan itu dilakukan ada hukuman, dan hukuman tu untuk kes ini dia telah pun dirampas. Cuma dalam hadis riwayat ini juga menyatakan Nabi melebihkan, maknanya ada peruntukan undang-undang di situ untuk rampas benda tersebut. Baik. Dan dalam hadis Muslim ceritanya sampai ke tahap yang wa aba ayyarudda alaihim, Sa'ad memang tak mau pulangkan benda-benda tu kepada mereka. Dalam hadis riwayat Abu Daud pula mengatakan Sa'ad offer yang lain. Kalau kamu nak juga, aku bayar ganti rugi. Maknanya nilai berapa barang yang dia rampas, dia bagi duit. Tapi benda ni nak pulang, tak boleh pulang. Pasal ini dah termasuk dalam akta bagi orang yang melakukan kesalahan memotong pokok di kawasan tanah haram. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 3 hadis yang kita baca. Hadis pertama tentang status tanah haram Madinah. Hadis yang kedua tentang sempadan Madinah. Demikian juga hadis yang ketiga tentang sempadan, dan juga tentang hukuman orang yang melakukan kesalahan di tanah haram. Madinah kita katakan tadi tanah haram, Mekah juga tanah haram, dua-duanya tanah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Cuma yang di Mekah tu lebih berat dan lebih besar berbanding yang di Madinah. Dan juga dalam hadis yang kita baca ni tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, nama yang sangat kuat kaitannya dengan tanah Mekah. Nabi Ibrahim telah pun meminta daripada Allah Ta'ala supaya menjadikan tanah Mekah itu tempat orang berkunjung. Nabi Ibrahim bukan setakat itu saja. Nabi Ibrahim telah melakukan syariat haji. Semua ibadat haji yang kita buat itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kesan-kesan Nabi Ibrahim, termasuk yang cerita melontar jamrah kan, itu datang daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang lebih penting sekali ialah Nabi Ibrahim mengiklankan tempat itu ialah tempat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata para ulama, Nabi Ibrahim telah pun meletakkan batu sempadan, meletakkan sempadan tanah haram Mekah dengan panduan daripada Jibril alaihi salam. Jibril turun bagi tahu kat Nabi Ibrahim yang mana yang dikatakan Mekah dan tanah haram. Tak sebutlah hadis ni, pasal hadis yang kita baca cerita Madinah. Tapi untuk Mekah, Nabi Ibrahim yang menyatakan di mana tanah haram tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ni kita boleh dapat kalau tuan-tuan buka jurnal ke, baca fatwa-fatwa yang dikeluarkan, dia akan bagi tahu tentang sempadan. Apa beza tanah haram dan tanah halal ini tadi? Antara yang disebutkan ialah semua ganjaran tentang tanah haram
Tak kira sama ada kita, kalau orang selalu tanya, kalau solat kan, duduk hotel jauh, nak pergilah ke Masjidil Haram tu, tak sempat dah kata. Turun-turun last sekali sembahyang hotel tepi, masjid tepi tu kan. Dari sudut ganjaran tanah haram sama. Masjidil Haram ataupun masjid yang kecil-kecil tepi tu, semuanya mendapat pahala ganjaran yang sama. Habis tu apa beza dia? Bezanya ialah pada perjalanan tu lah. Kita berjalan nak pergi ke masjid tu dengan masjid dekat kat langkahan tu. Beza yang lain ialah pada jumlah perhimpunan. Yang semayang di Masjidil Haram yang diimamkan depan Kaabah tu kan jumlahnya sampai ratus ribu orang. Jadi itu kelebihan dia. Maka pasal tu juga saya selalu bagi tahu, kalau yang tak larat nak berulang ke masjid dengan sukatan kesihatan dia juga nak kena tahu. Kalau dia larat pergi Masjidil Haram tu, pergilah. Kalau tak larat, semayanglah di masjid berdekatan tu. Kalau bagi lelaki, kalau bagi perempuan, tak ada musola, musollik pun boleh lah. Musola bilik. Bolehlah solat di situ. Dari sudut kata dapat kepala, insya-Allah. Itu dibahaskan oleh para ulama. Ganjaran 100 ribu tu disebutkan termasuk di situ. Tapi takat itulah ganjaran yang lain, langkahan, dihapuskan dosa, diangkat pahala, diangkat dosa, diangkat darjat, itu cerita lain pula. Itu kita katakan allowance yang lain kan. Itulah bendanya. Jadi wallahu taala a'lam. Habis kita 3 hadis dan beberapa ayat Quran. Silakan kalau ada apa nak bincang. Ya. Ya. Termasuk dengan tanah persendirian. Kalau tanpa sebarang marasak, tanpa sebarang urusan. Cuma dari sudut maknanya ialah orang yang menebang tu tentu saja dia kena ambil kira tentang keperluan dia tadi tu. Pasal kalau di Madinah tu golongan yang tanah-tanah persendirian dia minta izin untuk dikecualikan. Wallahu a'lam. Ada lain? Tak ada dah? Baik, insya-Allah cukup sekadar tu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita diberkati dan diredai oleh Allah Taala. Jumpa minggu depan kan? Perkampungan sunnah di Perlis. Kata ada rombongan Cik Kiah daripada KL. Per 5 bas. Oh 2 je. Jadi insya-Allah lah jumpa di Perlis sana. Doa panjang umur dan rezeki. Jumpa Jumaat bulan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.